Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan topik lukisan pengorakan ataupun lebih dikenali sebagai apa panggil sectional drawing. Macam mana ini adalah tambahan kepada topik yang kita tengok sebelum ni adalah topik apa sectional drawing tu. Okey, ini adalah macam mana kita nak orakkan dia ataupun kita nak buka dia. Dia sebagai macam kita hamparan, lukisan hamparan. Okey, bagaimana lukisan hamparan ni berlaku? Okey, apa itu lukisan hamparan? Okey, baik. Lukisan hamparan sebelum saya mulakan slideshow, saya akan terangkan dulu apa itu lukisan hamparan supaya setiap daripada kita ni dapat imagine dapat 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 membayangkan bagaimana sesebuah alatan tu kita hamparkan dia. Okey, kita boleh tengok dekat objek C dekat objek C di sini. Objek C ni adalah sebuah kotak. Okey. Kotak ni berbentuk kotak, objek C ni berbentuk kotak. Bagaimana jika kita hamparkan dia? Kalau kita potong setiap sisi, maknanya kita potong daripada K hingga K apostrofi ni ataupun di bahagian depan dia ni, macam mana kalau kita potongkan dia? Bagaimana ia terbentuk? Okey, baik. Okey. Kalau mengikut slide di sini yang tengah bergerak ni, kita boleh tengok K hingga K apostrofi tu kita panggil claim. Claim. Okey. Claim ni adalah macam satu sudut di mana kita potongkan dia supaya lukisan tu kita dapat hamparkan dan kita tengok daripada pandangan atas, kita dapat tahu macam mana bentuk dia. Maknanya kalau potong segitiga macam mana bentuk dia. Kalau potong kotak macam mana bentuknya. So kalau K hingga K apostrofi ni dipanggil claim. Claim ni adalah ketinggian dia. Bagaimana pula dengan kelebaran dia? Kelebaran dia awak boleh tengok pada pandangan atas, awak boleh tengok pada pandangan atas K K hingga K apostrofi ke nombor 3 itu adalah dia punya kelebaran. So awak dapat tinggi dan juga kelebaran. Okey. Kaedah dia mula-mula, sila ambil perhatian. Mula-mula kita hamparkan dan kita bentangkan dia berdasarkan dia punya tinggi. Pertama menggunakan ketinggian iaitu K hingga K apostrofi. Okey. Itu adalah ketinggian dia. Maknanya kalau kita buka setiap satu tu, dia tinggi dia tetap sama iaitu K hingga K apostrofi. Okey, kemudian macam mana kita dapat K hingga nombor 1 tu? Itu adalah daripada ni, daripada pandangan atas ni, K hingga nombor 1 ni, awak gunakan jangka lukis, lagi sekali saya ulang, guna jangka lukis, bukakan sebanyak K hingga 1 ni. Lagi sekali saya ulang, menggunakan jangka lukis, bukakan dia punya jangka lukis tu daripada titik K atau K apostrofi ni ke 1, ke nombor 1, ke titik 1. Kemudian just tick sahaja di sini. Okey, baik. Kemudian kita dapatkan yang nombor 2 pula. Macam mana pula yang nombor 2 ni? Nombor 2 sama kaedah dia. Menggunakan jangka lukis. Menggunakan jangka lukis. Nombor 1 hingga nombor 2 bukakan dia punya jangka sudut awak. Ambil berapa panjang dia, tik sahaja. Kemudian 2 ke 3 pun sama. 2 ke 3 menggunakan jangka lukis juga untuk kita ambil dia punya panjang dia. Ambil dia punya panjang 2 hingga 3 je Okey, kemudian K hingga 3 hingga K apostrofi. So, apabila kita hamparkan dia, kita boleh tahu kotak ni tak ada ruangan tutup atas dan juga bawah tu tak ada penutup. Maknanya dia hanya kotak semata-mata kotak kosong je. Itulah bila kita hamparkannya kita dapat satu lembaran. Satu lembaran ni.
Okey, faham Ini adalah lukisan hamparan. Okey, bagaimana pula dengan objek C? Seperti yang kita tahu, kita tanda dahulu di bahagian K ni, K bahagian pandangan atas ni, kita tanda dahulu 1, 2, 3 dan K. Okey, kedua, dengan menggunakan tinggi, kita unjurkan sepanjang yang boleh. Nak unjur panjang mana tu sampai habis. Kita unjur je. Ni garisan K ni kita hanya unjurkan sahaja. Okey. Kemudian kita boleh tengok nombor 1, maknanya dekat sini apa? Yang K hingga nombor 1 tu adalah titik ni, titik yang nombor 1 dekat sini ni. Titik nombor 1 dekat sini, sini 2, sini 3 kan. Okey, titik yang nombor 1 ni berkongsi dengan sini. So, panjang dia adalah di sini. Maknanya awak ambil panjang K hingga K claim ni, dapatkan di sini, unjurkan ke bawah sepanjang dia, kemudian awak akan dapat titik persilangan 1 ni. Maknanya tak payah kira dia punya sudut, hanya ambil dia punya panjang. Sama juga hingga 2 hingga 3 tu pun tak perlu kira sudut. Maknanya awak dapatkan daripada 2 ke 3 ni berapa panjang dia. Kemudian awak just note sahaja dekat situ ataupun tick sahaja dekat situ supaya dapat titiknya. Okey, baik.
Okey, maaf tadi termute Okey. Okey, baik. Saya ni lah daripada tadi daripada bulatan tadi. Okey, baik. Daripada bulatan tadi, pertamanya untuk bulatan kita kena pecahkan kepada 12 bahagian. Maknanya lepas 12 bahagian, awak boleh tengok setiap kenapa kita nak pecahkan 12 tu? Supaya apabila kita hamparkan, kita dapat panjang dia tu setiap satu yang kita potong tu berapa. Okey, baik. Cuba tengok dekat sini. Okey, dekat sini dia dah belahkan kek kita ni, saya anggapkan bulatan ni sebagai kek Kek ni kita dah belah sebagai 12. Okey, kemudian kita tandakan 1 hingga 12, nombor jangan lupa. Okey, kemudian kita unjurkan ketinggian claim ni, claim kita ni kita unjurkan ketinggian dia ke tepi. Okey, itu step dia. Tanda nombor, unjurkan. Yang ketiga, dapatkan panjang yang nyata. Panjang yang nyata yang tadi ni lah. Maknanya ini bulatan. Macam mana awak nak ukur panjang dia ni? Awak ukur apabila awak unjurkan 1 hingga 11 ni berkongsi titik, jadinya awak unjurkan ke bawah. Daripada 1 ke 2, ini adalah panjangnya. So, apabila awak pecahkan panjang nombor 1 hingga nombor 2 ni, dan 2 hingga 3 ni jaraknya sama, sebab awak potong sama bahagian, jadinya apa yang berlaku dekat sini adalah panjang setiap potongan awak tu sama. So, awak just ambil satu saja ukuran, kemudian awak perlu tikkan pada garisan K-claim ni. Supaya kita dapat panjang dia berapa. Ukurlah, tandalah sehingga 12 titik. Kemudian kita unjurkan. Ya. Kemudian inilah garisan yang kita dapat yang tadi. Okey, baik. Berbeza dengan yang ini. Yang ini awak boleh tengok bahawasanya dia punya kecondongannya tu berbeza. Yang tadi kita pancung sama. Ini macam kita pancung bersudut. So, apabila kita pancung bersudut, pasti akan ada curve dalam hamparan kita sebab dia bulat. Okay, kita sama-sama tengok Okey, first step, tanda dulu nombor. Macam mana tanda nombor kalau bulatan, kita bahagikan dulu kepada 12. Kemudian kita tanda 1 hingga 12, iaitu K 11 lah. Yang ke-12 tu kita ambil K dan K claim, K hingga K apostrophe kita Kemudian ketinggian kita maksimum kita dah dapat dekat sini. So, jadinya apabila kita nak unjurkan, kita dapat tahu bahawasanya akan ada kecondongan dekat sini. Macam mana nak dapatkan kecondongan tu? Adalah berdasarkan titik-titik ini. Titik ni bila diunjurkan ke bawah, awak boleh tengok dia setiap titik ni yang jatuh pada pandangan hadapan ni tak sama ketinggian. So dekat situlah kita punya curve dia. Ya. Okey, baik. Kemudian saya akan teruskan kepada nombor 9 ni Yang nombor 9 ni saya harap awak boleh cuba. Ini sebagai kita punya aktiviti kalau awak boleh buat dalam tempoh setengah jam, itu sangat bagus. Sangat bagus. Ingat mula-mula tanda titik, kedua unjurkan. Kalau ini kalau ada bulatan mula-mula tanda titik. Kemudian tanda titik tu macam mana kita nak buat? Kita bahagikan kepada 12. Kalau separuh bulatan kita bagi kepada 6. Okey. Kemudian titik-titik nombor 1 hingga 12 kita tu kita unjurkan kepada pandangan hadapan. Okey, supaya kita dapat titik-titik tu di mana dia jatuh ni. Kat mana curve kita nak masa kita nak hamparkan tu, kat mana curve kita. Okey, baik. Ini adalah nombor 9. So, apabila awak dah dapat titik-titik tu tersebut, awak boleh menggunakan jangka lukis dan ambil dia punya saiz setiap satu tu dan awak boleh hamparkan kepada lukisan hamparan kita. Jikalau ada apa-apa pertanyaan nanti boleh hubungi terus kepada saya. Okey, baik. Kalau tiada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.